atau secara atas talian, secara maya untuk slot tutorial atas talian bagi modul 7 tahun 2021 untuk kohort 4 dan 5 pada petang ini. Untuk makluman semua, pagi tadi kami sudah dapat siapkan untuk modul 2 bagi kohort 6 untuk tahun 2021 dan sambungannya pada petang ini untuk kohort 4 dan 5 bagi modul 7. InsyaAllah lepas ni kita akan bercerita lebih panjang. Bagi tidak membuang masa, untuk dahulunya saya menjemput Tuan Timbalan, Sektor Pengurusan Sekolah, Encik Manasir bin Rahman untuk memberikan sedikit ucapan. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Cikgu, Tuan dia tak dengar suara Tuan Nasir. Cikgu Hamid tak dengar ke? Dengar. Dengar dengan jelas Tuan. Dengar dengan jelas, ha? Alhamdulillah. Terima kasih dengar suara saya. Baik. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita dipertemukan dalam Google Meet. Terima kasih Puan Bidayatul Huda, pemudah cara majlis juga urustia program penataran untuk latihan petang ini TS25, juga barisan urustia termasuk SIC dan juga SIP yang ada bersama RE kita pada petang ini. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Pengetua, Tuan Guru Besar, 7 buah sekolah yang bersama kita petang ni. SK Marang, SK Paya Resap, SK Seberang Marang, SK Pulau Kerengga, SK Bukit Gasing, SMK Seberang Marang, SMK Seri Serating. Ada belakang juga tak dalam perjumpaan kita petang ni? Ya, ada Tuan. Ada dah? Okey, baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada pagi tadi kita telah mengadakan latihan bersama dengan sekolah TS25 kohort 6. Pada petang ini kita bersama dengan kohort 4 dan 5 untuk mengikuti modul 7 secara atas talian. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada urustia lah Puan Bidayatul Huda beserta dengan RE dan juga SIC yang mengambil inisiatif untuk mengadakan penyelarasan ataupun taklimat modul ni dalam talian, sebab kita masih belum mampu lagi bersemuka. Memang hasrat kita ingin seboleh-bolehnya kita bersemuka untuk kita membincangkan modul-modul ini, tetapi dalam keadaan pandemik yang masih lagi belum berakhir ni, kita buat juga dalam inisiatif ini dalam keadaan Google Meet lah. InsyaAllah bila boleh bersemuka nanti kita akan bersemuka. Dan sebagaimana yang kita bincangkan di Meet Town Hotel hari itu, apa cara sekalipun kita cuba untuk menyelesaikan modul-modul ni mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Dan alhamdulillah petang ni kita bincang untuk mengikuti modul 7. Dan saya difahamkan untuk tahun ni kohort 4 dan 5, modul 7 dan modul 8. Begitu Puan Bida untuk kita selesaikan. Modul dan pada petang ini saya petang ni modul 7 sahaja, tapi untuk tahun ni mungkin modul 7 dan modul 8 lah. Ya. Jadi petang ni saya difahamkan kita ada 3 sesi. Pertamanya briefing tentang pelaksanaan modul oleh penyelaras, Puan Bida sendirilah penyelaras. Juga tutorial untuk join Google Classroom bersama Puan Ashi. Terima kasih Puan Ashi. Dan juga barisan SIC lain, Puan Julie, Cikgu Aziz, Cikgu Rosli. Dan juga yang ketiganya kita akan bersama SIP untuk modul 7. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bersama SIC plus Puan Julie. SIC plus. Minta maaf banyak-banyak. Puan Julie nampak di talian tu. Minta maaf Puan Julie. Saya ingat yang pagi tadi kita bersama SIP. Kita petang ni penyelarasan kita ni adalah kerana kita sebelum ni kita menangguhkan seketika program TS25 ni, arahan BPSH kita tangguh seketika, dan hari ini kita berjumpa semula. Penyelaras akan memberi penerangan terbaru bagaimana selepas kita nak bermula yang sesi baru ni kita bersama dengan Tuan Haji Muin dan juga Ustaz Farid di JPN tentang penyelarasan semula TS25. Ada perubahan-perubahan yang mungkin akan dinyatakan nanti oleh Puan Bida selaku penyelaras.
Dan di pihak PPD, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Rusty lah, TS25 ni, Puan Bidayatul Huda yang tak berhenti-henti merangka program untuk penerusan TS25 ini. Memang baru ni kita rasa bila ditangguh seketika, kita rasa macam agak payah kita nak meneruskan semula, tapi bila diberi peluang, tetapi juga ada perubahan yang baru dan inilah yang akan dibentangkan atau diselaraskan semula oleh Puan Bida di peringkat daerah kita ini. Dan kita bersyukur juga di Marang kita ada barisan SIC yang tak jemu-jemu memberi khidmat kepada sekolah-sekolah TS25, juga SIP, Cikgu Rahim, Cikgu KZ. Walaupun usia perkhidmatan Cikgu Rahim, bukan usia Cikgu Rahim, usia perkhidmatan Cikgu Rahim akan berakhir pada tahun ini, tapi khidmat bakti beliau untuk PPD Marang tetap diteruskan seolah-olah tidak mahu bersara lagi. Walaupun dah dekat nak bersara, macam orang lain dah soft landing, tapi dia tak. Dia terus memberi khidmat kepada kita dan kita berterima kasih kepada sumbangan SIP kita Cikgu Rahim terutamanya lah, dan juga Cikgu KZ. Dalam ucapan ini juga saya minta sekolah-sekolah yang terlibat dengan TS25 kohort 4, kohort 5 ini untuk membelanjakan duit OS 42 yang diturunkan ke sekolah sebaik dan secepat yang mungkin. Walaupun jumlah yang diterima tidaklah terlalu banyak, tetapi perlu diselesaikan mengikut jadual ataupun waktu ketetapan yang telah diberikan oleh BPSH. Jadi saya mohon kerjasama tuan-tuan pengetua guru besar atau wakil yang ada dalam ini untuk selesaikan peruntukan dan membuat pelaporan dalam dashboard TS25 ini. Dan untuk modul pada pertandingan kita mohon diselesaikan juga sebab kita akan membuat pelaporan oleh RE akan buat pelaporan kepada penyelaras daerah program TS25 ini. Jadi sekali lagi bagi pihak PPD Marang, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pengetua guru besar, juga guru-guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru ICT penyelaras TS25, juga kepada barisan RE kita, juga SIC, SIP serta Urustia yang tak jemu-jemu menjayakan program kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Timbalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta izin untuk teruskan ya Tuan. Okey Puan Mida, saya pun nak minta untuk live saya ada mesyuarat lain hari kita ni. Okey. Terima kasih. Untuk makluman petang ini kita berkumpul untuk semua guru PGB, guru kanan mata pelajaran, ketua panitia, penyelaras TS25, penyelaras PBD dan guru ICT untuk slot kita pada petang ini. Kenapa kami panggil dengan bilangan yang begitu ramai daripada sekolah tuan-puan? Untuk makluman tuan-puan semua, tuan-puan perlu menyiapkan untuk tahun ini adalah modul 7 dan modul 8, dan kesemua modul 7 dan 8 ini adalah di atas talian. Jadi untuk sesi tutorial untuk login GC nanti kami akan buat secara one off hari ini sahaja, dan akan untuk modul 8 pun tuan-puan akan gunakan cara yang sama untuk login untuk modul 8 nanti. Jadi tuan-puan yang ada kat sini boleh backup lah barisan pengurusan atau mana-mana guru yang terlibat nanti untuk modul 8 dan juga modul 7 ini, bagaimana cara untuk login dalam GC nanti atau Google Site nanti. Okey, untuk makluman tuan-puan semua, untuk petang ni kita akan ada 3 slot. Okey, yang pertama slot daripada saya akan terangkan nanti penjelasan semula jadual latihan sokongan dan bimbingan, jadual tutorial, status kewangan, dan diikuti oleh slot kedua oleh Puan Ashi iaitu SIC Plus Bahasa untuk join tutorial join classroom, dan slot 3 akan disambung oleh SIC Plus Sains Matematik Puan Julie untuk modul 7. Okey. Seperti mana yang kita maklum yang pernah dinyatakan semasa di Hotel Midtown hari itu, kita sebelum ni kita hanya melibatkan fasa 1 dan fasa 2 iaitu modul 1 hingga 8 sahaja. Tetapi bermula projek rintis untuk tahun 2021, untuk modul 9 dan 10 akan ditambah. Namun untuk modul 9 dan 10 ini akan diikuti oleh kohort 1, 2 dan 3.
Jadi tuan-puan akan ikuti pada tahun ini adalah modul 6, 7 dan 8. Jadi di sini saya nyatakan jadual penyelarasan semula latihan secara dalam talian program TS25 untuk tahun 2021. Untuk maklumat tuan-puan, sesi libat urus bersama pengarah bahagian sektor operasi sekolah dan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN bilangan 16 tahun 2021 pada 15 Jun 2021 memutuskan bahawa semua program dan inisiatif yang melibatkan komitmen guru ditangguhkan sehingga 27 Julai 2021 bagi memberi ruang kepada guru memberi fokus terhadap pelaksanaan PDPR. Aktiviti dan latihan program TS25 diteruskan setelah mendapat persetujuan daripada pengurusan tertinggi KPM. Maka bermulalah pada 17 September yang lepas penjelasan semula telah dibuat 13 September iaitu bermulanya modul 7 untuk kohort 4 dan kohort 5. Jadi tuan-puan sebenarnya sudah boleh mula ni untuk modul 7 bagi kohort 4 dan kohort 5 bermula 13 September 2021 sehingga 10 Oktober 2021. Tak lama dah nak habis ni modul ni sebenarnya. Dan tuan-puan juga akan ikuti pada tahun ini adalah modul 8 untuk kohort 4 dan kohort 5 bermula 25 Oktober. Jadi range antara 10 Oktober dengan 25 Oktober dalam lebih kurang 15 hari ini untuk tuan-puan teruskan ke modul 8 25 Oktober sehingga 21 November. Okey, untuk modul 9 dan modul 10 tak apa, yang tu tidak tuan-puan tidak terlibat lagi untuk tahun ini. Okey, di sini saya nak jelaskan, harap tuan-puan boleh faham tentang penyelarasan semula tugasan latihan program TS25 tahun 2021. Okey, kalau sebelum ni pada awalnya dulu sebelum penangguhan, modul yang terlibat adalah, okey saya terangkan untuk modul 7 sahaja. Modul yang terlibat ni akan melibatkan pembelajaran, tutorial dan tugasan serta kuis. Di mana tutorial, tugasan dan kuis akan diambil kira sebagai penilaian pada awalnya. Tetapi di sini saya jelaskan, tetapi setelah penyelarasan semula, distrukturkan semula untuk modul 7 dan semula modul di mana pembelajaran jam khusus untuk tuan-puan ikuti nanti. Modul 7 adalah selama 10 jam. Manakala tutorial dan tugasan atau toolkits tu perlu diikuti 24 jam. Namun penilaian tidak akan dibuat untuk tutorial dan tugasan tersebut. Walau bagaimanapun, tuan-puan perlu dokumentasikan tutorial, toolkit dan tugasan itu di dalam satu fail untuk sesi bimbingan dan sokongan bersama rakan unit sekolah masing-masing. Dan yang akan dinilai oleh tuan-puan di dalam GC nanti, yang akan diterangkan lagi lebih lanjut oleh Puan Asyik, adalah berkenaan dengan kuis secara online. Di sini kuis secara online ni tuan-puan akan dinilai 100% di situ, dalam GC itu nanti. Okey, di sini saya mohon juga dan sebaik tuan-puan untuk saya jelaskan bahawa untuk menjawab soalan kuis di dalam GC nanti hanya melibatkan 3 orang sahaja daripada setiap sekolah. 3 orang sahaja ya, iaitu pengetua atau guru besar. Yang kedua, guru kanan, seorang sahaja guru kanan mata pelajaran atau ketua panitia. Dan seorang lagi adalah guru ICT. 3 orang sahaja. Okey, saya harap jelas. Penilaian tugasan tidak diambil kira bagi modul latihan program TS25 tahun 2021. Seperti saya terangkan tadi, peserta menjawab kuis setelah tamat pembelajaran dan menyempurnakan toolkit. Peserta melengkapkan tugasan modul latihan dan rakan elit akan membimbing peserta dan melaporkan status tugasan kepada peneras program daerah dan saya akan laporkan kepada peneras program negeri. Okey. Tuan-puan jelas, dan seterusnya di sini adalah satu
ringkasan je lah untuk sokongan dan bimbing, lawatan sokongan dan bimbing. Sokongan dan bimbingan ni terpulang kepada rakan Elite membuat secara online atau bersemuka. Kalau bersemuka pun sudah tidak jadi masalah untuk masa sekarang. Di mana untuk kohort 5, untuk modul 7, sokongan dan bimbingan siri 2 akan berlaku antara September dengan Oktober ni lah. Dan juga kohort 4, September dan Oktober ini. Okey, ni saya nak inform balik, saya bimbang tuan-puan dah terlupa dengan rakan Elite sekolah masing-masing. Jadi untuk kohort 4, terdapat 2 buah kohort 4 sekolah di daerah Maran, SK Maran dan SK Paya Rosak. SK Maran akan dibimbing oleh Puan Julie Hassin untuk modul 7 ini, manakala Paya Rosak akan dibimbing oleh Haji Rosli bin Nordin. Jadi sekali turkit dan tugasan nanti, SK Maran dan SK Bayelat boleh merujuk kepada RE yang dinyatakan ini. Okay, dan seterusnya untuk kohort 5, SK sebarang-barang, tugasan turkit nanti akan tuan-puan boleh berbincang dan boleh rujuk kepada Encik Fauzi bin Muhammad. Encik Fauzi dia memberi salam kepada guru besar SK Seberang Maran. Dia dapat hadir bersama pada petang ini kerana dia hadir satu mesyuarat pada petang ini bersama IPG. Encik Fauzi, jadi SK Seberang Maran merujuk dengan Encik Fauzi untuk turkit dan tugasan. Manakala SK Bukit Gasing akan dibimbing oleh RESIC Plus daerah itu Puan Asyik Aswara. SK Pulau Kerengga akan dibimbing oleh Dr. Zul Aizam atau Ahmad bin Omar daripada IPG KDRI. SMK Seri Serating akan dibimbing oleh Cikgu Aziz. Sempat lagi ya Cikgu Aziz, sebelum bersara Cikgu Aziz juga akan bersara pada akhir tahun ni ya, untuk maklumat tuan-puan semua. Dan yang terakhirnya lah SMK Seberang Marang, iaitu dia akan bimbing oleh Cikgu Julie Haslina binti Johar. Okey, dan seterusnya. Okey, di sini satu lagi saya nak maklum, dashboard yang tuan-puan perlu isi di peringkat sekolah adalah melibatkan dashboard prestasi kewangan. Jadi untuk maklumat tuan-puan, kalau tuan-puan ada perasan dalam boleh rujuk kepada akaunten sekolah ataupun PT kewangan sekolah masing-masing, di mana warrant untuk tahun 2021 kali kedua telah turun di sekolah masing-masing. Jadi SK Marang menerima, jadi yang kali kedua, yang kali pertama hari itu saya sudah anggap kan tuan-puan semua dah habis belanja. Dan saya akan turun insyaAllah next week atau selepas pada ni untuk lihat perbelanjaan tuan-puan direkod dan cara dokumentasi untuk kewangan itulah. Dan untuk kali kedua ni duit dah turun, surat pun dah sampai. SK Marang menerima RM400. Mohon tuan-puan cek lah dengan PT kewangan masing-masing. SK Paya Rosak menerima RM350. SK Seberang Marang menerima RM450. SK Bukit Gasing menerima RM400. SK Pulau Kerengga menerima RM400. SMK Seri Serating menerima RM400 dan SMK Seberang Marang menerima RM450. Mohon sangat tuan-puan membelanjakan duit yang diturunkan kali kedua ini untuk bulan Oktober. Okey, ni tak perlu, tak kaitan. Okey, yang ni di sini saya nyatakan sedikit tentang cadanganlah jadual tutorial program TS Umumnya untuk modul 7 ni. Tuan-tuan lihat yang pada bawah aja untuk modul 7. Taklimat modul 7 pada hari ini alhamdulillah kita dapat buat hari ini pada 28 September melibatkan kohort 4 dan kohort 5 yang dilaksanakan oleh PPD Marang. Dan tempoh modul adalah bermula 13 September sehingga 10 Oktober. Saya mohon sangat tuan-puan jangan silap faham di mana tutorial yang kita jalankan pada hari ini
adalah sebagai satu inisiatif oleh Pejabat Pendidikan Daerah Marang bagi membimbing tuan-puan melaksanakan modul 7. Kalau ikut sebenarnya, kalau ikut dari segi TS25, setelah surat daripada JPM Punca Kuasa daripada turunkan kepada sekolah masing-masing, jadi sekolah perlu teruskan je, tidak perlu dibuat lagi bimbingan secara one off ini, kecuali tuan-puan ada masalah, tuan-puan boleh rujuk kepada RE masing-masing. Namun apabila saya cek data daripada Google Classroom tu, hanya kalau saya lihat kohort 4 baru 2 orang cikgu masuk dan kohort 5 baru 3 orang. Jadi daripada rentetan daripada itulah kami berbincang bersama saya berbincang bersama RE untuk membuat satu tutorial lah petang ni agar selepas penerangan petang ini tuan-puan boleh terus login untuk Google Classroom. Sebab kita target untuk kohort 4 akan ada 20 orang dan kohort 5 akan ada 15 orang. 6 orang. Kohort 4 ada 6 orang dan kohort 5 ada 15 orang. Di mana peserta setiap sekolah untuk menjawab soalan kuis yang dalam tu adalah 3 orang setiap sekolah. Jadi jangan salah faham ya di situ. Dan sokongan bimbingan akan diteruskan oleh rakan ILIT bermula 13 September yang lepas sehingga untuk modul Juni 24. Kerana 25 10 itu akan tuan-puan akan teruskan untuk modul 8. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya tentang penyelarasan program kursus kita untuk modul 7. Jikalau tuan-puan ada persoalan, terus ajukan sekarang bagi mudah saya nak jawab. Ada persoalan? Okey, jelas ya? Okey, kalau jelas tiada apa-apa persoalan, sebelum saya serahkan slot kedua kepada Puan Ashi, saya mohon sangat tuan-puan yang ada di sini jangan lupa isi kehadiran di in-call messages tu, dan juga nanti saya akan letakkan juga pautan untuk borang maklum balas perkhidmatan untuk kami di DPD Marang. Mohon tuan-puan isi ya, sementara mendengar taklimat daripada kami. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Jikalau tuan-puan ada apa-apa persoalan, boleh je direct kepada saya atau bertanya je selepas ni. Okey, Puan Ashi, saya serahkan kepada Puan Ashi untuk slot yang kedua. Saya akan stop present. Okey, terima kasih Puan Bida. InsyaAllah kita teruskan je lah kan ya, tuan-puan semua ke macam mana? Kita boleh teruskan lagi kan? Terus je lah. Boleh. Okay, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penyaras TS25 daerah Puan Bida, yang saya hormati dan saya sanjungi rakan-rakan SIC Plus saya merangkap rakan elit TS25, Cikgu Aziz, Cikgu Rosli dan Cikgu Julie, serta yang saya hormati tuan-tuan guru besar, pengetua, guru-guru, rakan-rakan guru semua. Okay, jadi kita akan teruskan hari ini dengan, saya nak kata tutorial ataupun sedikit panduan lah. Sebenarnya saya percaya rakan-rakan guru, terutamanya cikgu-cikgu ICT ni, saya rasa tak ada masalah untuk akses Google Classroom maupun sites delima tu. Tapi apapun, kita anggaplah ini sebagai orang kata satu sesi perkongsian lagi. Kalau ada apa-apa yang orang kata boleh ditambah baik lagi untuk kegunaan modul 7 dalam kohort 4 dan 5. Okey, ini adalah pautan kehadiran. Saya percaya saya dah dah sharekan dah link tadi di in-call messages, dan yang ini kalau siapa nak cepat boleh scan QR code ni lah.
sama sahaja untuk tujuan kehadiran. Okey, saya teruskan. Alright. Okey, cikgu-cikgu, tuan-tuan puan semua, ingin saya highlightkan, ingin saya tegaskan bila kita cakap pasal pembelajaran ni ataupun TS25 secara dalam talian, saya suka nak katakan kit persediaan yang ada ni adalah ini benda yang diperlukan apabila tuan-puan semua ingin menyertai ataupun dikehendaki untuk menyertai Google Classroom dan Portal Delima. Jadi pertama sekali kena ada email MOE tuan-puan. Saya percaya semua dah biasa dah. Kohort 5 saya percaya sebab sebelum ni pun memang dah terbiasa dengan Google Classroom dan saya mengharapkan kohort 4 SK Paya Resak dan SK Marang pun dah terbiasa jugalah untuk ke portal dan untuk ke Google Classroom. Jadi syarat utama adalah memerlukan email MOE terlebih dahulu. Jadi yang terbaiknya cikgu terus registerkan dulu dalam Portal Delima tersebut supaya memudahkan proses untuk kita pergi akses Portal Delima serta Google Classroom selepas itu. Okey. Selepas email MOE yang paling penting yang kedua adalah Portal Delima, kena biasakan dengan address ni ataupun alamat ni delima.edu.my sebab segalanya bermula daripada Portal Delima. Dan seterusnya di dalam Portal Delima tu jugalah terkandung Google Classroom. Apabila kita sebut Google Classroom, maka kita kena biasakan dengan kod-kod untuk masuk. Orang kata nak masuk dalam kelas-kelas yang ditetapkan tersebut. Okey, selepas masuk kod barulah kita boleh capai apa-apa bahan, apa-apa tugasan maupun kuis yang terkandung dalam Google Classroom tersebut. Kod pun kena betul ya tuan-puan sebab sebelah pagi tadi umum dah tahu ada satu sesi dah yang bersama-sama kohort 6. Jadi ada juga di antara rakan-rakan kita yang dah tersalah masuk kod, jadi dah tersalah masuk kelas tadi. Jadi pastikan kita memasukkan kod Google Classroom yang betul. Tak apa, insya-Allah sekejap lagi saya sharekan. Dan seterusnya e-latihan. E-latihan ni lah yang terkandung modul serta orang kata apa panduan-panduan, video, segala-gala sumber yang berkaitan dengan modul 7 adalah terdapat dalam e-latihan ataupun orang kata e-pembelajaran di dalam Portal Delima. Ini adalah kit persediaan yang diperlukan bila mana kita terpaksa menjalani kursus dalam talian. Okey, jadi yang pertama kalau ikut flow ataupun carta alih, saya sangat-sangat orang kata cadangkan ataupun recommendkan untuk terus ke Google Classroom untuk masukkan kod kelas terlebih dahulu sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti yang seterusnya. Jadi insya-Allah petang ni kita cuba tengoklah yang dah tahu anggap ulang kaji ataupun refresher je ya. Okey, so tujuan bila kita ke Google Classroom ada 3 benda lah untuk modul 7 ni. Satu, untuk capaian toolkit, maknanya toolkit tersebut ada di dalam Google Classroom serta tugasan yang perlu dilakukan dan yang paling penting untuk penutup modul tersebut adalah penilaian ataupun kuis yang berada dalam Google Classroom juga. Okey, ini adalah kod untuk masuk ke Google Classroom. Tak apa, lepas ni saya ada screen record yang boleh guide macam mana kita nak ke Google Classroom. Apa pun saya nak minta tuan-puan catatkan kod yang betul lah. Kohort 4 adalah X4Z7ZB7. Dan kohort 5 pula. Itulah kena betul-betul tengok kohort ya. Kohort ada dah silap masuk kelas ni. Ya. Itu yang kerisauan tu sebab tadi pun ada dah yang terdahulu pun, jadi minta tolong tuan-puan tengok betul-betul kod yang betul dan kohort yang betul. Okey, saya sebut sekali lagi, kohort 4 ada 2 sekolah sahaja, SK Marang dan SK Paya Resak. Dan selebihnya anda adalah kohort 5.
Jadi kohort 5 kodnya adalah NVMBQNU. Ini sahaja kod yang terpakai untuk modul 7, tak ada kod lain dah. Okey, jadi sekali lagi kohort 4X, 4Z, 7ZB7 adalah tertakluk kepada SK Marang dan SK Paya Resak sahaja. Dan seterusnya selebihnya adalah kohort 5 NVMBQNU. Boleh ya tuan-puan? Jangan tersilap masuk kelas pula kan. Orang pelik tengok kelas ni. Okey. Okey, kita tengok sikit screen recording ni. Okey, apa pun kita ke Google Chrome ataupun Google dan type delima.edu.my. Macam yang saya kata tadi, maka akan terpaparlah ruangan ni. Kita pilih guru. Tapi saya tak nak tengok aplikasi lain. Kita nak pergi ke email terlebih dahulu. Dekat email pun bukan nak tengok email pun. Kita nak orang kata macam nak kata shortcut pun bukan shortcut lah. Tapi untuk cepat sikit capaian, kita pergi ke pilihan titik 9 tu dan kita pilih Classroom. Okey, dan dibawakan kita ke Google Classroom. Yang saya ni sebab saya dah masuk kelas semua sekali, dah jadi ada kohort 4, 5 dan kohort 6. Untuk tuan-puan nanti perlu join dulu. Jadi jangan lupa klik tanda tambah tu dan join kelas. Jangan create kelas, join kelas. Okey, klik join kelas. Dan dia akan minta kelas kod. Ingat tadi tuan-puan, kohort 4 dan kohort 5 mempunyai kod yang berbeza. Okey, saya masuk ni contoh untuk kohort 5. Jadi NVMBQNU dan klik join. Tetapi saya ni sebab dah join, dia jadi something went wrong. Kalau yang tuan-puan nanti dia akan tertera terus kelas yang tuan-puan sertai tersebut lah. Jadi yang ini. Jadi kalau kohort 5 pergi ke kohort 5. Kalau kohort 4 pergi ke kohort 4. Pastikan kod 7/8 itu adalah yang terkini. Jadi ini adalah yang kohort 5. Kita terus ke classwork. Sebabnya dalam classwork ni ada pendaftaran yang kita kena buat terlebih dahulu sebelum kita buat aktiviti yang lain. Okey, klik kepada pendaftaran, pautan yang diberikan pada pendaftaran, maka kena isilah particular ataupun details yang dia minta tu. Tuan-puan jangan risau, saya akan sharekan slide ni berserta dengan screen recording ni dan juga PDF serta bahan-bahan tu di dalam Google Drive yang saya akan share di akhir presentation saya nanti. Okey, selesai. Kita ada lagi maklumat yang diperlukan. Okey. Submit. Okey, maka selesailah bahagian pertama di dalam Google Classroom tuan-puan. Maknanya ini dulu yang perlu kita buat, first step untuk memulakan e-pembelajaran kita. Jadi tamat untuk Google Classroom dengan pendaftaran di Google Classroom tersebut. Okey. Saya bagi peringatan sekali lagi, yang ini pautan dia ya. Tuan-puan perlu klik pautan Google Form Sign ini untuk tujuan pendaftaran. Okey, selain daripada tu, kita dah tahu toolkit dan juga tugasan memang terkandung dalam Google Classroom. Tapi disebabkan toolkit dan tugasan tu kita boleh, orang kata dengan bimbingan rakan elite. Jadi yang seterusnya tu selepas tuan-puan dah mendalami modul melalui pembelajaran, tuan-puan perlu melawati sekali lagi Google Classroom bagi tujuan menjawab kuis penilaian pada atau sebelum 10 Oktober. Kenapa saya highlightkan tarikh ni tuan-puan? Sebabnya Google Classroom ni dia record automatically bila tuan-puan lakukan kuis tersebut. Jadi kalau tuan-puan lewat pukul 12:01 sekalipun dah jadi 11 hari bulan deadline dia. Jadi kita tak boleh nak adjust dah lah. Jadi rekod tu jadi lewat jugalah, late submission dia jadi nanti. Jadi saya tegaskan balik, saya sarankan semua jawablah sebelum 12:30 malam pada 10 Oktober tersebut. Okey. Yang ni yang akan tertera lah bila kita klik kepada kuis tersebut. Dia dah bagi tahu dah kat sini.
Apa yang penting dia kata, pastikan telah mengikuti modul 7 terlebih dahulu. Dan masa yang dicadangkan untuk diperuntukkan bagi menjawab penilaian ataupun kuis ini adalah 1 jam. Bukan benda saya rasa, sebab bila soalan-soalan tu yang agak mencabar di kuartiri kita tak dapat jawab bila kita tak mendalami lagi apa yang termaktub dalam pembelajaran modul 7 tersebut. Okey, seterusnya kita ke log masuk latihan. Ingat mula-mula tadi kita ke Google Classroom dan sekarang kita nak ke portal latihan tersebut. Okey, kita tengok dulu screen recording ni. Macam biasa, type Google melalui Google Chrome, type delima.edu.my. Okey, pergi ke guru. Kemudian yang ni kita kena pilih aplikasi, kita pilih nombor 4 tu activity. Klik kat activity dan kemudian kita nampak nombor 8 tu ada logo TS25, klik di situ. TS25. Okey, kita akan dibawakan ke menu utama yang mana sudah terang lagi bersuluh kita memilih latihan bukan modul bersemuka ya. Okey, so dalam latihan ni dia dah ada pengumuman terkini dan apa yang penting kita kena pilih modul latihan. Dan ada 2 jenis, kita pilih modul teras. Okey, so kita terus kepada modul 7 Digital Tools and Resources. Okey, di sini bermulalah orang kata pembelajaran kita. Yang ni dia bagi pengenalan dulu, draft macam mana apa yang terkandung dalam modul 7. Okey, yang penting saya nak highlight kat sini adalah bahagian pendaftaran sekali lagi sebenarnya. Tadi pendaftaran di Google Classroom dan kali ini pula tuan-puan kena daftar bagi modul 7. Okey, dekat item nombor 5 pendaftaran modul 7. Jadi sekali lagi kita isikan partikular ataupun detail yang dikehendaki. Okey, tuan-puan boleh pilihlah kategori adalah peserta latihan. Okey, so kita kena submit semua tu dulu. Okey, ada satu lagi details dia. Okey, maka submit dan kita wajib klik selepas selesai pendaftaran kita wajib klik modul mula latihan untuk kita mulakan modul yang disediakan. Okey, yang ini adalah framework dia lah. Jadi 7.1 kita mulakan dengan 7.1 dan akan bersambunglah selepas kita sudah submodul tersebut. Untuk 7.1 tempoh masa yang dicadangkan adalah 30 minit. Kita boleh tengok objektif dan kriteria kejayaan dinyatakan. Kemudian ada video, yang penting boleh tengok video dekat sini sebab kita tak boleh nak download video tu. Jadi cikgu boleh tengok melalui sini unless cikgu boleh download untuk offline untuk tontonan video tersebut lah. Okey, yang ni yang pentingnya Google Classroom tu tadi kita daftar sebab bila kita klik pautan Google Classroom tu dia akan terus ke Google Classroom tanpa sebarang masalah. Dan seterusnya kita klik seterusnya sambung daripada 7.1 ke 7.2 dan 7.2 masa cadangkan adalah 60 minit. Seperti biasa ada objektif dan kriteria kejayaan, ada tayangan video, ada slide pembentangan, serta ada video sokongan juga. Saya percaya kalau kita dapat tengok satu persatu ni insya-Allah orang kata clear ataupun jelas gambaran kita tentang modul tersebut, 7 tersebut. Okey, setelah selesai kita pergi ke seterusnya dan kita dialihkan ke 7.3 pula, konsep pembelajaran bermakna. Tempoh masa yang cadangkan adalah 120 minit. Maknanya mungkin lebih banyak lagi lah, dia ada video,
ada slide pembentangan, ada video sokongan, dan saya rasa toolkit tu yang banyak sikit aktiviti untuk dilakukan dalam Google Classroom. Okey, kalau yang ni tak ada masalah, cikgu nak download dan buat secara manual sahaja. Maknanya tak buat dalam Google Classroom, seperti yang Puan Bida kata, kita dah tak perlu submit lagi ataupun turn in dalam Google Classroom. 7.4, masa dicadangkan adalah 140 minit. Cikgu kena ikutilah semua-semuanya yang tertera ni. Ada juga toolkit yang disediakan. Pautan terus klik saja pada pautan tersebut dan klik seterusnya. Seterusnya 7.5, alatan digital dan resource 100 minit. Ini semua-semua konten dia lah, dan ada lagi sekali Google Classroom yang perlu diklik untuk toolkit. Dan akhir sekali adalah aplikasi yang dicadangkan adalah 30 minit. Okey, boleh tengok kat situ banyak bahan yang disediakan dan ada aktiviti kendiri juga. Kita klik seterusnya. Maka setelah selesai semua yang kita lihat tu, kita dibawakan kepada penutup modul. Penutup modul ni yang penting tuan-puan, sebab kita kena jawab maklum balas. Maklum balas tu perlu dijawab berserta dengan aktiviti, kuis dan tugasan. Jadi yang kuis ni lah penting, sebab tu dinasihatkan kita selesai dulu study dalam e-pembelajaran ni, barulah kita ke kuis di Google Classroom, dan selesai saja kuis, makanya tamatlah latihan kita. Tuan-puan dikehendaki klik tamat latihan. Jadi itu sahaja proses untuk orang kata modul 7 ni yang perlu dilalui. Diakhiri dengan kuis di dalam Google Classroom. Okey, saya bagi peringatan sekali lagi, maknanya apabila kita masuk ke e-latihan ataupun portal e-pembelajaran TS25 ni, perkara yang penting pertama kita kena buat adalah pendaftaran modul 7. Okey, dan selepas pendaftaran kita boleh klik mula latihan. Dan apabila penutup modul 7, pastikan kita mengisi maklum balas dan juga kuis dibuat. Tugasan boleh berbincang dengan RE lah bila mana kita nak buat untuk tugasan tersebut, bukan secara dalam talian lah maknanya, dengan persetujuan rakan elit. Okay, so yang ini kuis tu. Bila kita pergi ke pautan yang dia bagi, kita klik pautan Google Classroom tu, kita akan dibawa ke sini. Kuis berada dalam Google Classroom. Boleh klik pautan ini. Bila kita klik, dia akan bawa kita kepada, soalan-soalan di dalam Google Classroom tu. Maka, tuan-puan disarankan untuk menjawab kuis tersebut setelah orang kata faham ataupun mendapat gambaran yang jelas lah dalam modul 7 yang terkandung dalam e-pembelajaran portal D5. Saya rasa saya nak buka untuk sesi orang kata soal jawab. Andai kata ada masalah teknikal ataupun penerangan penjelasan yang lebih lanjut diperlukan. Sementara tu bolehlah juga tuan-puan macam dijanjikan untuk download screen recording serta slide yang dibentangkan untuk tutorial masuk Google Classroom tu di QR code ataupun pautan yang telah tertera di hadapan tuan-puan. Jadi ada apa-apa soalan ke? Mungkin sebab cikgu-cikgu ni dia belum join lagi kan Puan Ashir. Dia tak nampak lagi. Dia tak nampak, nanti rasanya pautan yang ada ni okey, rasanya bolehlah menjadi rujukan dia selepas. Okey, saya mungkin harap kalau tak sempat untuk scan QR code ke, mungkin tuan-puan boleh screenshot dulu. Ada yang raise tangan tu Asih. Cikgu Zainun TBA 4002 angkat tangan. Ya, maaf, Cikgu Zainun tak faham. Tak faham. Sorry, okay. tak perasan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, jadi soalan saya. Jadi untuk Google Meet Petani 5 orang semua yang terlibat kan. GB, KP, Cikgu ICT, Cikgu PVD dan juga penyelarah TS25.
Jadi soalan saya untuk Google Classroom tu adakah kelima-lima perlu daftar ataupun yang 3 orang yang disebutkan oleh Puan itu saja tadi? Cikgu Bida nak jawab ke? Saya jawab cikgu? Boleh je, nanti saya tambah. Okey. Kalau ikut untuk official ataupun untuk rasminya pendaftaran tu saya sama juga yang untuk menjawab kuis. Bermakna guru besar ataupun pengetua bersama dengan ketua panitia atau guru kanan mata pelajaran dan juga guru ICT yang jawab. Betul kan Cikgu Bida? Ya, betul. Jadi pendaftaran Tapi pun kalau rasanya yang pendaftaran dan jawab kuis sudah membandai dengan 3 orang yang wajib lah tu, yang 3 orang tu. Okey, jadi maksudnya macam kita ni penyelaras dengan apa cikgu yang handle PBT, PBS tu, kita tak perlu daftar ke macam mana? Sebab saya dah terdaftar tadi dalam Google Classroom. Kalau cikgu dah daftar tak ada masalah. Cuma untuk jawab kuis tu saya rasa 3 orang je lah untuk betul. Okey, saya faham. Jadi saya tak perlulah daftar untuk latihan modul 7 kan? Yang jawab kuis pun tak perlu Okey. Terima kasih, jelas. Assalamualaikum Puan Asih. Ya. Macam saya saya dah SKP esok. Okey. Saya dia kata 3 orang tadi kan yang wajib. Saya sebagai penyelarah, saya sebagai cikgu ICT. Jadi macam ni. Okey. So kita pegang cikgu sebagai guru ICT, maknanya cikgu kena daftar dan cikgu kena jawab kuis lah sebab 3 orang yang termaktub tadi tu. Maknanya pengetua guru besar, guru kanan mata pelajaran dan juga guru ICT. Jadi penyelaras sebenarnya tak perlulah, tapi cikgu 2 dalam 1 lah tu. Jadi kalau kita wakilkan ketua panitia seorang, salah seorang buat, tak boleh. Bagaimana Cikgu Bida? Mana sekarang ni kalau SKP Resak yang pertama Cikgu Hanafi wajib. Yang kedua seorang ketua panitia, seorang yang wajib ni, dan yang ketiga seorang guru ICT. Jadi 3 orang tu. Okey. Terima kasih. Faham tak? Faham. Terima kasih. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Assalamualaikum. Sekali lagi saya nak tanya ni. Ya. Berkaitan dengan peruntukan yang diturunkan baru ni tu. Saya terlepas tadi. Nak tanya Cik Puan Bida peruntukan tu sebenarnya apa aktiviti yang sesuai lah sebab sekarang kan sekolah tak buka lagi kan. Apa aktiviti yang boleh yang kita guna untuk peruntukan yang diberikan di sekolah tu? Contoh, takut bila saya buat kata kerja nanti yang diturunkan tu. Okey, terima kasih. Peruntukan yang diturunkan tu sebenarnya OS 42,000, di mana OS 42,000 ni adalah untuk murid. Bukan untuk cikgu ya, untuk murid. Jadi apabila kita dalam keadaan PDPR macam ni, jadi saya cadangkan kepada pihak sekolah boleh buat sebarang pertandingan atau apa-apa bengkel atau apa-apa projek, apa-apa projek untuk murid, dan kita boleh gunakan duit itu untuk buat projek itu ataupun kita boleh gunakan duit itu untuk memberi hadiah kepada murid-murid yang terlibat. Ya, clear cikgu? Okey, jadi kita boleh beri hadiah lah. Maksudnya boleh. Tapi kena buat pertandingan dulu lah kan. Tapi bawah macam cikgu buat projek pun tak apa. Mungkin cikgu buat projek, cikgu sediakan bahan daripada duit tu. Boleh je, tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, janji kertas kerja kena ada dan resip pembayaran kepada pembekal tu kena ada. Itu yang penting. Cikgu Ainul Nabilah, silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya ada satu soalan mengenai kuis tu kan. Jelas dah dijawab sebelum atau pada 10 hari bulan Oktober kan? Ya. Okey, tapi kalau macam tugasan modul tu mesti lengkap pada atau 10 Oktober juga ke ada time frame yang lain cikgu? Okey, cikgu dari sekolah mana cikgu? Saya dari SK Seberang Marang. Oh, SK Seberang Marang. Yang untuk sehingga 10 Oktober tu
sebenarnya untuk cikgu pembelajaran dalam GC dan Google Site dan juga untuk kuis. Yang tu wajib sampai paling-paling lewat 10 Oktober. Untuk toolkits dan tugasan, cikgu boleh buat dalam masa yang sama dan yang tu cikgu boleh berbincang dengan RE Sekolah SK Seberang Marang iaitu Encik Fauzi daripada IPG untuk kita submit kepada dia bila. Jadi tidak ada satu time frame yang kata yang tak ada satu time frame lah, yang tu terpulang kepada sekolah dengan RE sekolah masing-masing. Okey. Terima kasih. Ada apa-apa lagi ke? Saya nak bagi laluan kepada slot ketiga pula. Okey, kalau katalah ada apa-apa yang timbul, teknikal yang timbul selepas ni, boleh kontak saya sajalah melalui telefon ke, melalui email ke. InsyaAllah kalau saya berpeluang jawab waktu tu, saya terus jawab. Tapi kalau misalnya saya tak jawab tu, mungkin saya ada tugasan lain lah. Jadi saya akan respon secepat mungkin. Puan Asyik, Cikgu Zakaria. Ya, Tuan Guru Besar, silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Salam. Saya nak respon yang Cikgu teacher Aino tadi tu, yang toolkits tu, dia akan buat link dengan Cik Fauzi. InsyaAllah time frame tu bukan 10, maybe to 24 sampai 24 bulan. Pasal 25 tu kita dah ada modul 8 tu. Jadi tengok pada kebolehan dia mari dan juga berbincang atau buat Google Meet, insyaAllah masa tu. Dan toolkits tu sebenarnya dah apa yang kita bentangkan, yang kita faham dan apa yang diarahkan, insyaAllah kita akan buat. Jadi no problem yang tu. Yang tu kita bisa sama kita, insyaAllah. Saya berharap toolkit dan tugasan tu dapat disiapkan sebelum modul 8 lah, Cikgu. Maaf, line saya tak clear ke? Okey, saya rasa setakat ni dulu bahagian saya. InsyaAllah kalau ada apa-apa, feel free untuk kontak saya lah untuk sebarang masalah teknikal. Jadi saya akhiri dulu slot saya dengan saya mohon maaf atas kekurangan ataupun orang kata salah bahasa yang saya guna. Saya minta maaf dan semoga urusan kita semua dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Asyik. Okey, sekarang kita dah 3.30. Kita akan teruskan kepada slot ketiga atau nak rehat dulu 5 minit? Pengetua, Kebesar, cikgu-cikgu yang lain. Atau nak teruskan je? Terus je. Terus je, okey. Kita boleh teruskan je. Cuma nanti saya mohon Puan Julie respon sikit lah. Ada in-call messages tu, dia tanya adakah tugasan yang lain tu 3 orang ni juga yang perlu buat. Mungkin Puan Julie akan dapat sentuh lah semasa slot 3 nanti. Okey, saya silakan Puan Julie untuk teruskan. Terima kasih. Puan Julie tak on mic. Okey, boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Bidayatul Huda, penyelaras TS25 Daerah Marang
yang seperti mana kata Cikgu Ustaz Nasir tadi, timbalan sektor, seorang yang sangat ligat lah dengan TS25 ni. Memang Cikgu Bida ni saya memang selut lah, dia tak pernah pening walaupun jadual yang bertindih-tindih. Tahniah Cikgu Bida. Sahabat-sahabat SISC Plus, sahabat-sahabat pengetua dan guru besar serta sahabat-sahabat guru yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sebelum tu juga saya sukalah memberitahu di sini bahawa penyelaras PBD juga dijemput untuk turut serta dalam modul 7, memandangkan yang modul 7 ni adalah kesinambungan daripada modul 6, iaitu kefahaman melalui reka bentuk ataupun kita lebih familiar dengan KMR yang telah kita laksanakan pada sesi yang lalu. Dan seterusnya saya juga berterima kasih kepada sekolah-sekolah yang telah pun join kelas untuk modul 7 bagi kohort 5 dan juga kohort 4. Dan mohon tuan-tuan dapat download bahan tersebut serta masukkan dalam satu file serta dokumenkan. Sebab rasanya lebih mudah macam itu sebagai rujukan. At least kita ada juga bahan yang bercetak yang boleh kita rujuk dari semasa ke semasa di samping kita merujuk melalui Google Classroom. Okey, jadi untuk modul 7 ini, modul 7, nama untuk modul 7 ni adalah Digital Tools and Resources, Pedagogi untuk Pembelajaran Bermakna. Jadi kalau dilihat, kalau ada yang dah tengok go through untuk modul 7 ni, memang dia agak akademik. Kita akan lihat banyak model-model yang digunakan daripada model tersebut untuk menerangkan konsep dan diterjemahkan untuk melakukan proses kesinambungan proses dalam pembelajaran modul 7 ini. Untuk pengetahuan, modul 7 ini telah digarap, dibina, dibangunkan berdasarkan kepada buku Michael Fullan pada tahun 2014, di mana Michael Fullan ni menekankan kepada pembelajaran bermakna. Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran bermakna yang kita telah lalui di modul 6 untuk KMR. Bagaimana kita mendefinisikan gerak kerja guru, gerak kerja murid dan juga community dalam PDP KMR yang telah kita lalui sebelum ini. Dan untuk modul 7 ini, daripada KMR yang kita telah lalui, mungkin kita boleh buat sedikit refleksi, dan refleksi itu diterjemahkan dalam modul 7, di mana dalam modul 7 ni kita pakai kapasiti pedagogi. Kapasiti pedagogi dalam modul 7 lebih kepada digital tools dan resources, ataupun kita boleh juga menggunakan model-model lain yang dirasakan sesuai. Dan dalam modul 7 ini juga memfokuskan kepada peranan pemimpin ataupun SLT supaya SLT, MLT serta guru-guru dapat bergerak sederap bagi merealisasikan pembelajaran bermakna ini. Jadi modul 7 ni dia lebih kepada lebih kepada penggunaan digital tools, penggunaan digital tools dan juga macam yang kita dah lalui di modul 6 baru-baru ni dalam KMR. Jadi untuk modul 7 ni kita boleh buat refleksi modul 6 tu untuk kita tambahkan lagi apa lagi yang sepatutnya kita boleh guna. Digital tools ataupun tools apa lagi yang kita boleh guna, sebab dalam Google dalam Classroom sendiri, Google Classroom sendiri pun ada banyak lagi apps yang mungkin kita belum lagi explore,
Dia ada banyak apps di bawah Google Classroom tu. Ya, okey, dan kalau kita lihat pengalaman kita yang lepas ya untuk cohort 5 masa kita buat KMR dulu memang kita mengambil kira kapasiti di sekolah kita sendiri, kita mengambil kira kapasiti murid-murid kita sendiri. Ya. Okey, jadi saya teruskan untuk modul 7 ini. Dia punya big idea adalah bagaimana kita hendak menterjemahkan, macam mana kita nak memacukan, macam mana kita nak enhance kemenjadian murid melalui kapasiti pedagogi dalam pembelajaran bermakna tersebut. Dan ini adalah seperti mana yang saya beritahu tadi, kita ada beberapa model yang perlu kita faham untuk kita terjemahkan dalam kerja buat kita. Okey, saya nak highlightkan di sini sebab sepanjang modul 7 ini diagram ini perlu sentiasa berada dalam minda kita. Ya. Saya pergi modul 7 ni secara roughly sahajalah. Untuk detailnya nanti tuan-tuan bolehlah tengok modul by modul dan study. Kemudian seperti biasalah saya suka mencadangkan supaya sekolah-sekolah dapat membuat pembacaan melalui PLC. Ya, membuat pembacaan secara PLC ya. Kalau kita nak baca beri tanggungjawab kepada individu, saya rasa agak sukarlah. Ya. Okey, diagram ini telah dihasilkan oleh kita punya mantan Datuk Dr. Amin bin Senin. Masa sewaktu ini beliau adalah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Beliau telah membentangkan satu kertas kerja di Konvensyen Program Transformasi Sekolah 2025 TS25 pada 19 September 2017 di Hotel Mahkota Melaka ya, dengan tajuknya Penggerak Pembelajaran Bermakna. Dan penggerak pembelajaran bermakna ini telah dijadikan tagline untuk sekolah TS25 pun. Ya. Jadi kalau dilihat kepada diagram ini, memanglah untuk modul 7 seperti mana yang saya beritahu dia terlalu akademik ya. Kalau kita tengok yang pertama adalah merangkai titik-titik. Ya, tuan-tuan telah melalui modul 1 dan modul 2 bagaimana kita merangkai ataupun kita kalau dulu mungkin pemimpin ataupun SLT tidak begitu mengambil ataupun tidak begitu memfokuskan kepada pedagogi ya, tapi sekarang ni dalam TS25 pemimpinlah orang yang bertanggungjawab untuk menggerakkan dari segi pedagogi, kerana pedagogi dalam TS25 adalah menjadi keutamaan. Ya, dan bagaimana daripada kita merangkai titik-titik itu akan terhasillah pembelajaran bermakna. Ya, bagaimana pembelajaran bermakna itu dapat diaplikasikan di peringkat sekolah, bagaimana murid-murid kita mendapat pengalaman ya, untuk menjadikan sesuatu pembelajaran itu bermakna bagi mereka. Ya, kemudian macam modul 6 ya, mungkin juga adalah juga ya terdetik di dalam hati kita apabila selesai modul 6 kita rasa Allah leganya modul 6 dah selesai. Tetapi sebenarnya ya modul 6 itu adalah modul kemenjadian murid. Ya, modul pembelajaran bermakna, modul yang perlu dibudayakan. Ya, kita modul 6 tu perlu dibudayakan, KMR tu perlu dibudayakan. Ianya bukan bersifat one off. Ya. Dan akhir sekali seperti mana yang saya beritahu tadi, semua perkara yang kita buat, semua perancangan PDP kita adalah tidak lain dan tidak bukan kepada kemenjadian murid. Okay. Kemudian dan pembelajaran bermakna ni daripada diagram yang pertama ini ada 4
empat kuadran lah ya, diterjemahkan pula kepada satu lagi raja, iaitu bagaimana kita menghasilkan student sebagai center pembelajar. Pelajar ni sebagai pusat ya, untuk mereka belajar, iaitu kalau dilihat di sini adalah unpacking curriculum yang kita dah belajar di modul 6 ya. Kemudian diikuti dengan digital tools daripada modul 6 yang kita telah belajar. Kemudian kita bergerak lebih maju ke hadapan dengan penggunaan tools-tools yang sesuai yang kita akan belajar dalam modul 7. Dan pada modul 8 pula adalah redesigning learning experience. Ya. Jadi ketiga-tiga ini digarap dan akhir sekalinya menghasilkan satu proses pembelajaran kepada bukan saja kepada guru, bukan saja kepada murid tetapi juga kepada guru. Ya. Okey, jadi yang seterusnya ni modul by modul ni cikgu bolehlah download nanti dan cikgu boleh tengok. Saya akan sentuh beberapa slide saja yang perlu ada dalam pemikiran cikgu, dalam pemikiran tuan-tuan juga ya. Iaitu yang ditekankan dalam modul 7 ini adalah bagaimana pembelajaran bermakna ini terhasil dengan adanya konsep-konsep pedagogi yang tertentu. Kalau sebelum ini kita biasa dengan pedagogi lama ya, tapi kita sudah mula diberi penerangan tentang kefahaman melalui reka bentuk dalam modul 6 ya. Sedikit sebanyak ianya merupakan pedagogi baharu yang diperolehi oleh murid kita bagi menghasilkan satu pembelajaran yang bermakna. Ya, kalau kita tengok di sini disebut juga sebagai teknologi ubiquitous. Ya, apa yang dimaksudkan dengan ubiquitous ni? Ada apa lecturer dari Kota Baru disebut UBI. Jadi teknologi UBI ni, apa yang kita faham dengan teknologi UBI ni? Okey. Jadi kalau kita tengok diagram di sini, kita boleh rumuskan bahawa ubiquitous learning ni adalah bagaimana murid kita belajar, bagaimana murid kita akses maklumat dan maklumat-maklumat tersebut apabila diperlukan murid kita dapat explore dan dengan segera murid kita akan berjaya mendapatkan jawapannya. Seperti sekarang lah ya, kalau misal kata murid-murid kita ni ada sebarang keraguan ataupun tidak faham, mereka boleh merujuk kepada banyak teknologi ataupun banyak platform-platform yang boleh diperolehi seperti YouTube ya, seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya. Okey, jadi dalam modul 7 ini juga diberi penekanan berkaitan dengan bagaimana kita mengklusterkan pedagogi yang kita laksanakan. Ya. Okey, yang diberi nama ataupun dikategorikan kepada tiga bahagian atau 3 elemen berdasarkan kepada buku yang ditulis oleh Jacob dan juga Alcott ni, iaitu Bold Moves for Schools, di mana telah dikategorikan kepada 3 apa yang 3 tu? 3 elemen tu iaitu antiquated, classical dan juga contemporary. Jadi dari sini cikgu-cikgu bolehlah nanti melihat secara lebih detail apakah yang dimaksudkan dengan pedagogi-pedagogi ini. Ya, dan dan juga atribut bagaimana kita menghasilkan daripada kluster ini, bagaimana kita menghasilkan atribut kepada murid-murid kita. Ya. Saya rasa tu untuk modul pengenalan iaitu modul 7.1. Dan seterusnya cikgu boleh explore sendiri. Ya, sebab saya tidak akan pergi secara detail lah.
Okey, kemudian kita tengok pula kepada modul yang seterusnya, iaitu submodul yang seterusnya. Okey, iaitu saya share sekejap. Modul 7.2. Ya, dalam modul 7.2 pula menceritakan berkaitan dengan pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Ya, jadi apa yang dimaksudkan dengan pedagogi untuk pembelajaran bermakna? Jadi di sini kontennya ada tujuh semua, 7 submodul dalam 7.2. Kemudian ini hasil pembelajaran. Okey. Dan diikuti dengan aktiviti-aktiviti. Okey, jadi dalam 7.2 ini juga selain daripada aktiviti-aktiviti, selain daripada seperti biasalah saya pun lupa nak beritahu tadi, selain daripada toolkit yang tuan-tuan perlu tengok, tuan-tuan perlu saya sukalah kalau tuan-tuan boleh print out, tengok, kemudian study betul-betul toolkit tersebut. Ya, di samping dalam submodul 7.2 ini juga ada beberapa video. Jadi saya mohon sangat-sangat tuan di sekolah boleh melihat ataupun sama-sama mendapatkan konten daripada video dalam submodul 7.2 ni. Ada 5 video. Semua sekali ada 5 video, jadi tuan-tuan bolehlah buat ataupun boleh menterjemahkan konten dalam video itu secara PLC. Ya, secara PLC dan aktiviti PLC tuan-tuan tadi tuan-tuan boleh dokumenkan dan masuk dalam modul 2. Ya, jadi kita kerja ni dalam secara 2-in-1 lah ya. Bukan saja untuk memenuhi modul 7 tapi kita juga telah melakukan satu aktiviti untuk memenuhi sub-modul dalam modul 2 iaitu PLC ya. Dalam modul 2 ada tajuk PLC. Okey, jadi dalam modul 7.2 ini juga diberi penekanan kepada 4 elemen reka bentuk. Ya, ada reka bentuk. Apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk ini? Okey. Dan daripada 4 reka bentuk ini juga terhasillah pedagogi yang baharu. Ya, apa yang dimaksudkan dengan pedagogi yang baharu? Menurut Follen, new pedagogi ni di mana murid-murid kita akan dapat mencipta ilmu baharu. Ya, dia dapat cipta ilmu baharu hasil daripada 4 elemen yang tuan-tuan boleh lihat di sini. Kemudian boleh juga menghubungkan ya, konsep, konten ataupun ciptaan yang baharu itu dengan dunia luar. Ya, dengan dunia luar. Jadi inilah yang cuba dihasilkan dalam modul 7 ini, di mana modul 7 ini ingin membawa kemenjadian murid itu bukan saja di dalam kelas, bukan sahaja di peringkat sekolah, daerah negeri, tetapi juga secara global. Ya. Dan juga di sini ditekankan kepada pembelajaran bermakna 6C. Kalau sebelum ni kita selalu dengar 4C, tetapi dalam modul 6 hari itu kita dah familiar dengan pembelajaran bermakna 6C ataupun dikenali juga dengan kompetensi global 6C. Ya. Dan setiap elemen daripada 4 ini tuan-tuan bolehlah membuat pembacaan dan bolehlah tengok dulu, study dulu, dan sekiranya tuan-tuan ada apa-apa permasalahan boleh je rujuk kepada rakan elit tuan-tuan, rakan elit sekolah tuan-tuan.
Dan dalam submodul 7.2 ini juga menekankan kepada pedagogi tradisional dan pedagogi baharu yang saya sebut tadi. Dia ada juga tuan-tuan boleh membuat perbandingan apa yang dimaksudkan dengan pedagogi tradisional dan apa yang dimaksudkan dengan pedagogi baharu, di mana dalam pedagogi baharu ini ditekankan kepada pembelajaran bermakna 6C. Dan yang ketiganya ialah bagaimana peranan pemimpin, guru serta murid dan juga komuniti bagi keempat-empat elemen reka bentuk pembelajaran ini dapat dihubungkan. Ya, jadi itu adalah untuk submodul 7.2 iaitu tajuknya ialah pedagogi pembelajaran bermakna. Manakala yang seterusnya ialah kita pergi kepada submodul yang berikutnya, submodul 7.3. Okey. Untuk submodul 7.3.1 iaitu konsep pembelajaran bermakna. Kalau tadi modul 7.2 adalah pedagogi. Masuk kepada submodul 7.3.1, tuan-tuan akan belajar apa itu konsep pembelajaran bermakna. Ya. Jadi dalam konsep pembelajaran bermakna ini, tuan-tuan perlulah faham, tuan-tuan perlu melihat apa yang dimaksudkan dengan kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Dalam modul ini diterangkan secara jelas ya satu persatu yang dimaksudkan dengan kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Okay. Okay, kita juga ada rubrik di sini ya, untuk kita membuat pentaksiran kepada murid-murid kita. Okay. Dan ada juga video-video yang tuan-tuan boleh lihatlah. Ya, jadi saya serah kepada sekolah bagaimana cara tuan-tuan go through modul mendalami modul ini, bukan go through lagi ya. Hari ini kita go through, selepas hari ini tuan-tuan perlulah pergi dengan lebih detail setiap submodul supaya tuan-tuan lebih faham. Jadi seperti mana yang saya beritahu tadi, tidak ada cara yang lebih mudah bagi kami rakan elit suka untuk mencadangkan, iaitu PLC lah ya, yang kami rasa tuan-tuan boleh laksanakan. Ya. Okey, jadi tuan-tuan boleh tengoklah ya, dalam modul ni ada menceritakan setiap C dalam kompetensi tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada submodul yang berikutnya, iaitu submodul tujuh tiga dua. Dalam submodul 732, tuan-tuan akan belajar model pembelajaran murid. Ya, jadi dalam model pembelajaran murid ni, okey, tuan-tuan dalam submodul yang sebelum ini, tuan-tuan telah belajar apa yang dimaksudkan dengan deep learning, apa itu ciri-ciri ataupun perincian kepada 6C. Dan untuk submodul 732, tuan-tuan akan melihat model pembelajaran murid. Ya. Okey, ini yang dinamakan sebagai model pembelajaran murid, di mana terdapat 3 komponen, iaitu komponennya adalah belajar cara belajar,
diikuti dengan perhubungan dan seterusnya aspirasi. Okey, tuan-tuan. Boleh lagi Okey, jadi perinciannya telah diberikan, tinggal lagi tuan-tuan perlu pergi lebih detail lah apa yang dimaksudkan dalam setiap elemen untuk model ini. Saya percayalah yang sekolah-sekolah telah pun download video-video, toolkit-toolkit dan juga modul-modul dan juga sub-sub modul untuk tuan-tuan mulakan dengan dalam modul 7 ini. Okay. Yang seterusnya ialah submodul 7.4 iaitu peranan pemimpin sekolah. Okey, dalam modul 7.4 seperti mana yang saya beritahu tadi, apakah peranan pemimpin sekolah dalam menggerakkan pedagogi untuk pembelajaran bermakna? Ya. Okey, jadi di sini kita boleh lihat macam mana peranan pemimpin sekolah, objektifnya, kriteria kejayaannya, dan dalam subtopik 7.4 sekali lagi ada model di sini iaitu yang tuan-tuan perlu bagi highlight, yang tuan-tuan perlu highlightkan ialah model coherent. Apa yang dimaksudkan dengan coherent? Dan juga tuan-tuan juga perlu selusuri ataupun tuan-tuan perlu pelajari koheren serta model inquiry secara kolaboratif dan peranan pemimpin sekolah dalam menggunakan kerangka koheren melalui aktiviti digital. Okay. Dan untuk modul 7.4 ini juga kita ada dua aktiviti, iaitu aktiviti 1 memahami makna koheren, manakala aktiviti 2 ialah merancang koheren dengan kitaran inquiry kolaboratif. Ini adalah model yang saya sebutkan tadi. Dan di samping itu, seperti biasa juga, tuan-tuan perlulah melihat kepada toolkit-toolkit. Untuk aktiviti 1 ada 3 toolkit, 7.4, A101, A102 dan A103, di mana untuk A103 adalah senarai semak. Ini adalah model koheren tuan-tuan. Jadi dalam model koheren ni tuan-tuan perlulah mengupas apakah peranan kepimpinan yang telah yang telah ditunjukkan dalam model ini. Okay. Ini kerangka koheren yang diambil daripada buku Michael Fullen. Okay. Dan untuk peranan pemimpin sekolah juga, yang di-highlightkan juga dalam subtajuk 7.4 ni, yang dimaksudkan dengan wrong drivers ni adalah 4 elemen yang tuan-tuan perlu faham dan terjemahkan, iaitu fragmented, di mana di peringkat sekolah kita tidak boleh lagi membuat kerja secara terpisah-pisah. Jadi tuan-tuan boleh rujuk balik seperti mana saya beritahu tadi, diagram yang telah dibina oleh yang bagi Datuk Dr. Amin Senin, di mana perkara pertama yang telah ditunjukkan adalah merangkai titik-titik ataupun connecting the dots. Kemudian diikuti dengan individual quality. Individual quality ni bermaksud tuan-tuan di sekolah, peranan pemimpin perlu melihat guru-guru yang berpotensi
Ya, jadi kalau misal kata guru-guru yang ada potensi itu tidak digilap, maka potensi itu akan terkubur begitu saja. Jadi sebagai pemimpin sekolah, tuan-tuan perlu, orang kata tuan-tuan sebagai torchlight lah yang sentiasa menyuluh ya kualiti ataupun kompetensi guru-guru di sekolah tuan-tuan. Dan juga di-highlightkan tentang teknologi. Ya, kadang-kadang kita kata bila kita tak boleh guna teknologi, kita tidak boleh membuat perkara-perkara tersebut. Jadi mengikut Michael Fullan, dia mengatakan bahawa teknologi ni dia akan datang dengan sendirinya. Jadi kita tidak bolehlah membuat ataupun meletakkan teknologi itu sebagai yang utama. Ya, wrong drivers. Dan juga accountability. Accountability ni merujuk kepada kita punya stakeholders, ya, bagaimana kita guna stakeholders kita bagi kemenjadian murid kita. Ya. Okey, di sini juga ada dalam aktiviti 1 kita boleh nanti tuan-tuan akan tengoklah toolkit M7.1 A101 ya, untuk memahami makna coherent. Okey, kalau tuan-tuan boleh baca di sini apa maksud coherence dan apa yang bukan berkaitan dengan coherent. Ada yang nak respon ke apa yang dimaksudkan dengan coherent ni? Atau baru pertama kali dengar perkataan ini? Assalamualaikum Encik Juli. Waalaikumsalam. Okeylah, kita semua yang ada dalam ni, okey, kita rujuk pada model coherent ni. Dia kalau maknanya dia dikatakan sebagai sederak. Sama ada kita ada tuju kita, lepas tu kita ada kolaboratif, kita ada accountability. Itu ialah salah satu model coherent yang ada dalam coherent lah, bergerak sederak. Okey, jadinya terima kasih ya Tuan Encik Rosli. Jadinya bila kita sebut coherent seperti mana yang tuan-tuan dah buat pun di peringkat sekolah, bermakna dalam satu kapal tu dengan adanya satu nakhoda ni perlu tahu semua elemen, semua aspek ya, supaya kapal tuan-tuan tidak karam dan akhirnya akan sampai ke destinasi yang dituju. Macam gitulah lebih kurang saya bagi analogi. Ya, seperti mana yang Tuan Haji Rosli beritahu tadi, pemimpin sentiasa bergerak sederak bersama dengan warga sekolah. Apa-apa pun pemimpin ni mesti memainkan peranan yang sangat penting, terutama dalam modul 7 ni dia menekankan kepada peranan logic fokus, peranan pemimpin dan bagaimana kita menjadikan pedagogi itu adalah pedagogi yang berunsurkan teknologi yang akhirnya akan menjadikan pedagogi baharu yang seperti mana yang saya sebut tadi kepada kemenjadian murid. Kemenjadian murid macam mana yang kita akan bina kepada anak-anak kita di sekolah. Okey, kemudian saya teruskan lagi sikit lagi tuan-tuan. Petang-petang ni saya faham. Sekejap je. Ada 2 lagi 7.4 dan seterusnya 7.5. 7.5. Okey, untuk subtopik 7.5 adalah memanfaatkan alatan digital dan resource. Ya, alatan digital dan resource. Apa yang dimaksudkan dengan memanfaatkan alatan digital dan resource? Dalam submodul ini menekankan kepada bagaimana kita memanfaatkan digital ya, dalam kita punya pedagogi. Ya. Okay, kalau kita tengok di situ hasil pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Okey, jadi konsep dalam pembelajaran era digital ni diberi
ataupun telah difokuskan kepada 4 iaitu digital learner. Memang murid-murid kita sekarang ni memang kita punya pembelajaran pun sudah bergerak ke arah itu ya. Okey, digital learner, digital teacher, digital tools dan juga digital classroom. Jadi sebagai pemimpin, sebagai orang nombor 1 dalam organisasi, perlu menyuluh ataupun perlu mengambil cakna tentang konsep dalam pembelajaran era digital. Okay, dan dalam 7.5 juga kita ada 2 toolkit iaitu toolkit A03 dan juga toolkit A04 yang nanti tuan-tuan boleh tengoklah. Okey, kalau didefinisikan di sini yang dimaksudkan dengan digital learner adalah pelajar memanfaatkan DTR untuk berkolaborasi, mencipta bahan dan berkongsi bahan berbentuk digital. Kalau tuan-tuan boleh refresh balik, apa yang kita dah buat dalam modul 6 KMR? Adakah ianya telah menepati seperti mana yang disebut sebagai digital learner di sini? Kalau masih lagi belum menepati, apa lagi yang perlu kita buat penambahbaikan supaya murid-murid kita adalah murid-murid digital, ya. Dan digital teacher pula di mana guru memanfaatkan DTR dalam merancang, melaksana dan menilai PDP. Ya, memberi peluang kepada pelajar untuk berkolaborasi, mencipta bahan dan berkongsi bahan berbentuk digital. Okey. Seterusnya digital tools. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah ya. Dan juga digital classroom. Termasuk pembelajaran secara ubiquitous. Ubiquitous ni pembelajaran secara ubiquitous sebab teknologi kita sangat banyak. Kita ada artificial intelligence, kita ada apa lagi ya? Macam-macam lah yang berbentuk ubiquitous. Kita ada YouTube, kita ada dalam Google Classroom sendiri pun, ya, dalam Google Classroom sendiri pun mungkin ada lagi antara guru-guru ataupun murid-murid kita yang belum terbiasa dengan Jamboard, ya. Jadi mungkin selepas dalam modul 7 ni mungkin kita bolehlah memperkenalkan, ya, aplikasi-aplikasi yang ada dalam Google Classroom terlebih dahulu sebelum kita explore apps-apps yang lain. Sebab akaun delima ni untuk warga guru, untuk warga KPM, jadi kalau kita tidak manfaatkan ianya agak merugikan lah. Walaupun untuk aplikasi Jamboard tu, selain daripada Jamboard dalam Google Classroom, kita juga boleh guna dipanggil sebagai class point, ya. Dan ada juga dalam kalangan guru yang lebih mesra ataupun dikata class point ni lebih mesra nak berbanding dengan Jamboard. Tapi apa-apa pun bagi pendapat saya lah, ya, dan kita gunalah aplikasi-aplikasi dalam Google Classroom tu terlebih dahulu. Jadi seperti mana yang saya beritahu tadi, mengikut Fullen dia kata learning first, technology second. Maknanya apa-apa pun, ya, dalam memanfaatkan kemudahan digital, kita tidak boleh membuat satu hela di mana kalau tidak ada teknologi, pembelajaran tidak dapat dilaksanakan. Fullen tidak setujulah. Jadi saya rasa perkara ni pun memang betul lah, ya. Tak semestinya teknologi yang canggih itu dapat menghasilkan satu pembelajaran yang sangat bombastik. Okay. Dan kalau cikgu tengok, ini adalah catat alih submodul untuk 7.5. Okay. Dan akhir sekali saya pergi kepada subtajuk yang terakhir iaitu mengaplikasikan pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Ya, pengaplikasian digital untuk pembelajaran bermakna di mana
pembinaan Google Classroom ni gabungan daripada pelan digital dan tools yang perlu di-explore dan kita perlu hasilkan lah. Jadi kalau misal kata cikgu ada buat PLC, cikgu bolehlah cuba seperti mana dalam modul 7.6 ni, di mana telah diberi contoh Google Classroom yang tidak menggunakan MOE D5 dan telah diberi juga kelas kod di sini. Jadi cikgu-cikgu bolehlah melihat apa yang ada sebenarnya, macam mana Google Classroom ni dibangunkan. Okey, jadi saya rasa tu sajalah untuk sesi saya pada petang ni. Jadi saya dengan ini menyerahkan semula kepada Puan Bidang. Okey, terima kasih Puan Julie. Sekejap. Sebelum tu jika ada apa-apa persoalan untuk Puan Julie ada di kalangan cikgu-cikgu kita dalam ni. Okey, rasanya tak ada. Nanti apabila tuan-puan akan ikuti secara e-pembelajaran dalam GC, jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh rujuk baliklah kepada RE sekolah masing-masing. Cuma di sini saya nak tekankan sikit berhubung dengan GC tadi. Kalau tuan-puan jangan salah faham ya, maksud saya yang wajib tu hanya 3 orang per sekolah, 3 orang yang wajib. Tetapi jika ada semua yang ada yang terlibat pada petani semua nak join, tak ada masalah. Boleh je join, boleh je jawab quiz, tak ada masalah. Yang tadi maksud saya yang wajib sahaja, yang 3 orang tu. Sebabnya alhamdulillah rentetan daripada kita buat GC tadi. Sekejap saya nak tunjukkan untuk cuma satu je Cikgu Bida ya. Saya suka juga nak baca dalam mesej ni respon daripada Cikgu Ainul Adilah Muhammad Ali. Terima kasih Cikgu Ainul. Berkaitan dengan koheren tadi beliau telah menulis bahawa istilah untuk koheren tu adalah logik, fokus, bersangkut paut dan juga konsisten. Mungkin kita boleh tengok lagi lah, dan terima kasih atas respon Cikgu Ainul. Okey, itu saja Cikgu Bida. Okey, terima kasih. Okey, rentetan daripada kita tadi, daripada yang sebelum start kelas tadi, kalau kohort 5 kita ada 3 orang sahaja. Sekarang dah meningkat 4, 6, 7 orang. Dan saya harap lepas pada ni lagi ramailah cikgu-cikgu kita dan barisan guru kanan, juga ketua panitia dan juga pengetua besar untuk join dah GC ni. Saya harap sangat sekurang-kurangnya 3 orang satu sekolah mohon join sekurang-kurangnya. Dan yang ni saya tunjukkan untuk kohort 5. Kohort 4. Yang kohort 4 sekarang setakat ni baru 4 orang. Saya harap lepas ni akan ada lebih ramai lah yang join kohort 4 ni. Juga 3 orang per sekolah. Kalau kohort 4 kita ada 2 buah sekolah. Kalau 2 darab dengan 3, 6 orang lah. Mungkin akan ada 2 orang lagi. Paling kurang kalau boleh lagi ramai lagi bagus. Untuk kita e-pembelajaran lah, kita boleh belajar bersama-sama. Saya rasa itu saja kot untuk hari ini. Cuma SPL KPM nanti saya akan masukkan, pastikan tuan-puan sudah isi kehadiran yang Puan Ashi beri tadi dekat income messages. Dan yang satu lagi, pastikan tuan-puan juga isi untuk borang maklum balas perkhidmatan untuk kami semua. Itu ada satu untuk refleksilah untuk kami hasil daripada tutorial kami pada petang ini. Ada apa-apa lagi persoalan daripada cikgu? Jika ada persoalan boleh utarakan sekejap sebelum kita tutup ni.
Okey, saya rasa semua dah clear. Tak ada Okey, saya rasa itu setakat ini saja yang perjumpaan kita untuk petang ini. Jadi kita tangguh tutorial kita untuk modul 7, kohort 4 dan 5 pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, terima kasih semua. Okay. Ada dokumentasi ke? Puan Julie and Puan Bida. Ya, sama. Puan Ashri also. Cikgu Wan Azlina antara yang orang first lah yang login tu. Terima kasih. Welcome. Ya, Cikgu. Cikgu Aziz ada apa ucapan Cikgu Aziz?